Bertemu kembali Berintasan Berita edisi 1443. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Wakil rakyat PAS kini peminta sedekah. Suhaizan ternyata banyak menabur jasa. Perdana Menteri berjuang untuk rakyat. Siapa sebenarnya yang manipulasi kenyataan Mahyadin? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa tujuan rakyat dan para penyokong mengundi seseorang calon dalam pilihan raya kecuali untuk dibantu dan membawa mereka ke arah yang lebih baik? Kebiasaannya wakil rakyat yang bergelar Yang Berhormat atau YB tampil membantu rakyat, tetapi lain pula ceritanya dengan YB PAS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jitra, Dr. Haim Hilman Abdullah dilihat mencipta rekod sebagai wakil rakyat pertama yang meminta bantuan rakyat yang diwakilinya untuk mencarikan premis untuk dijadikan pejabatnya. Bekas Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM itu mengakui resah kos sewaan premis agak tinggi selepas membuat tinjauan terhadap beberapa rumah kedai di Jitra. Jika ada sahabat-sahabat Jitra boleh membantu tawarkan rumah kedai atau premis yang mampu milik, boleh menghubungi saya di Messenger Facebook ini. Lebih bersyukur lagi jika ada yang mahu membuat saham pahala dengan menginfakkan premis yang ada bagi kegunaan Pusat Khidmat Wakil Rakyat Jitra. Katanya dalam hantaran di Facebook yang disiarkan media pada 22 Ogos lalu. Kononnya pendekatan yang dibawa adalah bahu memaksimumkan penggunaan wang kepada rakyat dalam masa yang sama meminimumkan kos perbelanjaan dan pengurusan. Sahabat-sahabat, bantu saya sampaikan hasrat ini kepada pihak yang dapat membantu saya. Terima kasih, katanya. Walau bagaimanapun, hantaran tersebut telah dipadamkan setelah kantoi. Selepas peristiwa yang tidak masuk akal itu berlaku, kini nama Adun Ijuk pula hangat diperkatakan apabila meminta sedekah dengan rakyat yang diwakilinya. Menerusi poster memohon sumbangan yang disiarkan, Pusat Khidmat Masyarakat PKM Adun N11 itu memerlukan 8 jenis kelengkapan iaitu set komputer, pencetak dan perabot pejabat. Turut diperlukan pejabat adun pembangkang di Selangor itu ialah peti ais, papan putih, set sofa dan akses internet Unify. Malah mengundang lucu warganet, YB PAS juga memohon sumbangan berupa signboard PKM bagi mengisi tabung infak yang dilancarkannya itu. Semoga dengan sumbangan ini dapat membantu Adun N11 untuk terus berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih tersusun dan berkesan, dipetik dari poster yang tular itu. Dilengkapi nombor telefon dan nombor akaun bank. Poster itu juga tampil dengan tanda pagar PN Tetap Best, Nafas Baharu Ijuk dan Bakti untuk Ijuk. Walau bagaimanapun, poster itu ditarik balik dari laman Facebook Jeffrey Mejan Official selepas dihujani kritikan dan sindiran orang ramai. Kami di pihak pejabat khidmat DUN N11 Ijuk menarik balik atau menarik semula poster sumbangan. Kami mohon maaf di atas kesilapan teknikal yang terjadi, kata pentadbir akaun rasmi wakil rakyat PAS berkenaan setelah tidak tahan dikritik. Orang ramai berpendapat pengundi PAS terbukti telah melakukan kesilapan besar apabila dianggap memilih peminta sedekah sebagai wakil rakyat mereka. Ada juga penduduk tempatan di Ijuk memberitahu permohonan tabung infak bagi memohon sumbangan peralatan pejabat adun itu agak pelik, memandangkan Jeffrey sebelum ini merupakan seorang jurutera. Pelik juga, dia ini kontraktor rumah besar tapi nak bawa pejabat minta duit sumbangan. Orang Ijuk nampaknya dah kena lipat, dipetik dari tangkap layar yang tersebar di media sosial. Semakan Harapan Daily mendapati Adun Ijuk Jeffrey Mejan 44 mempunyai ijazah sarjana muda mekanikal pada tahun 2004 dari Universiti Tun Hussein On, Malaysia UTHM. Pempengaruh TikTok itu memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Ijuk pada pilihan raya negeri PRN Selangor bulan lalu dengan majoriti tipis 907 undi sahaja. Kemenangan Jeffrey yang juga bekas timbalan MSN Selangor itu adalah percubaan kali keduanya selepas PRU ke-14. Kelakar, ini memang kelakar.
semasa berkempen semua jadi palatau, sibuk berjanji akan tolong menyelesaikan masalah rakyat. Berdegar-degar bunyinya, hampir runtuh pentas ceramah, keluar segala urat di leher, kononnya berjuang untuk agama dan rakyat. Tetapi apabila sudah bergelar YB, rakyat pula yang kena bantu. Malah minta sedekah dan tadah tin Milo kononnya untuk infak. Perlu diingat rakyat Malaysia, situasi ini hanya berlaku pada beberapa wakil rakyat Perikatan Nasional PN, terutamanya PAS yang kononnya PN tetap best, nafas baharu dan pelbagai slogan yang hanya berbau hanyir air liur sang pendusta. Ternyata Tan Melo dan PAS tidak dapat dipisahkan. Sekarang siapa yang bantu siapa? Anda nampak tak sesuatu? Nampak atau tidak? Pengundi PN walaupun sah dah kena lipat. Tak tahu nak kasihan atau nak gelak. Calon Pakatan Harapan PH pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai, Suhaizan Kayak berpandangan penambahbaikan program jualan rahmah boleh dilaksanakan dengan menambah jumlah lokasi pelaksanaan program jualan itu, terutama di kawasan berkepadatan penduduk. Malah beliau sendiri akan mencadangkan perkara itu kepada Kerajaan Perpaduan sebagai usaha membantu rakyat yang berdepan dengan ketidaktentuan kos sara hidup. Suhaizan yang pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, usaha itu antara visinya dalam meneruskan legasi Salahuddin apabila diberi mandat di kerusi Parlimen itu nanti. Sebelum ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dilaporkan akan melaksanakan program jualan rahmah 2 kali sebulan di 640 kawasan DUN seluruh negara bermula Ogos dengan menyasarkan 6,400 lokasi penganjuran program 640 kawasan DUN. Dalam pada itu menyentuh soal kebajikan belia di Parlimen Pulai, Suhaizan berazam menyediakan lebih banyak kemudahan rekreasi dan sukan bagi menggalakkan aktiviti sihat dalam kalangan golongan itu. Misalnya di Kempas, isu yang dibangkitkan golongan belia termasuk memerlukan padang bola sepak dan gelanggang futsal. Selain itu, isu peluang pekerjaan juga banyak dibangkitkan dan ini isu-isu yang perlu diselesaikan demi masa depan belia yang lebih baik di Pulai. Katanya yang sudah terbiasa dengan kerja-kerja politik. Calon PH ini disifatkan sebagai figura yang banyak berjasa dan memberi sumbangan kepada negeri Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, ia berikutan Suhaizan adalah bekas Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Johor di samping setiausaha politik Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga ahli Parlimen Pulai sebelum ini. Pagi ini saya bersama Suhaizan yang calon daripada Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN. Suhaizan banyak berjasa kepada Kerajaan Johor sebagai Speaker DUN selain berkhidmat di kawasan Pulai sebagai Ketua Amanah bahagian itu. Beliau yang juga bekas pensyarah mempunyai prestasi sangat baik membantu rakyat terutama di kawasan Pulai. Saya yakin Suhaizan akan dapat meneruskan legasi perjuangan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, katanya di Petik Sinar Harian 27 Ogos lalu. Ditanya mengenai sokongan ahli BN kepada Suhaizan, On Hafiz berkata sokongan terhadap calon PH itu menunjukkan momentum yang baik. Alhamdulillah setakat ini sokongan ahli-ahli BN dalam keadaan yang baik dan mereka memahami perlunya kestabilan untuk negara dan juga negeri Johor, katanya. Suhaizan meluahkan rasa terharu dengan sokongan dan kerjasama rakan sekutunya Barisan Nasional BN ketika berkempen sehingga tidak rasa seperti orang asing. Malahan beliau dilayan dengan cukup baik. Secara peribadi saya cukup terharu dengan sokongan kepimpinan UMNO baik di peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Sokongan yang diberikan itu membuktikan dengan jelas bahawa PHBN bukanlah omong kosong tetapi dibuktikan dan diterjemah dengan baik sekali. UMNO sanggup memberi saya ruang dan peluang untuk berada bersama pimpinan di PDM ini, katanya pada sidang media selepas melawat PDM Taman Bukit Kempas baru-baru ini. Memperjuangkan isu peluang pekerjaan dan infrastruktur termasuk perumahan untuk rakyat akan menjadi antara fokus utama Suhaizan sekiranya diberi mandat 9 September nanti. Oleh itu, Suhaizan berharap pengundi akan mengekalkan kerusi Parlimen itu dalam penguasaan pihak Kerajaan Perpaduan bagi membolehkan semua perancangan berkenaan dilaksanakan. Katanya beliau bertekad memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat Pulai, apatah lagi kerusi yang terletak di pusat bandaraya itu memerlukan tumpuan khusus supaya masyarakatnya sentiasa mendapat pembelaan kerajaan
tidak terpinggir. Isu pendidikan, sosial dan pembangunan modal insan juga akan diberi tumpuan utama supaya rakyat Pulai mendapat manfaat daripada limpahan kemakmuran negara. Beliau juga akan meneruskan perjuangan delegasi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang dalam membantu rakyat setiap lapisan dan golongan tanpa gagal di Parlimen Pulai. Selamat maju jaya Suhaizan Kayat, calon Pakatan Harapan yang mewakili Kerajaan Perpaduan. Kepada para pengundi yang bijaksana, pilihan ada di tangan anda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuarakan kepentingan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan serta mengukuhkan multilateralisme yang terjalin selama ini. Anwar berkata demikian dalam kemuncak ASEAN China ke-26 di Jakarta, Indonesia. Saya menyatakan keyakinan terhadap penaiktarafan perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 yang akan memperdalam integrasi ekonomi serantau. Saya menggesa kerjasama yang lebih kukuh dalam bidang pertanian bagi menangani krisis keselamatan makanan serta membangunkan sumber manusia dengan memupuk inovasi, teknologi dan pendidikan teknikal, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Anwar berkata Malaysia juga mengalu-alukan tahun pertukaran rakyat ke rakyat ASEAN China pada tahun 2024 yang memberi ruang bagi terus memupuk persahabatan yang berdaya tahan di kalangan generasi masa depan. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ketika sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan perasmian Forum ASEAN Indo-Pasifik AIPF di Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan kali pertama kami ini, persetujuan dicapai untuk terus memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan Kanada, terutamanya dalam perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, hubungan sesama insan serta bidang baharu termasuk ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan AI menerusi strategi Indo-Pasifik Kanada, ujarnya menurut kemaskini terbaru di Facebooknya semalam. Anwar menerangkan perkongsian strategi ASEAN Kanada telah dilancarkan yang mana mesyuarat menerima kenyataan bersama pemimpin-pemimpin mengenai perkongsian strategi ASEAN Kanada. Dalam sidang tersebut, saya turut sentuh keperluan agar kedua-dua pihak meneruskan rundingan membina ke arah memutamatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Kanada yang dijadualkan pada tahun 2025, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, beliau juga mencadangkan supaya ASEAN dan Kanada meneruskan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi digital serta menggalakkan pertukaran kepakaran dalam bidang yang berkenaan. Tanpa membuang masa, Anwar berkata dalam kesempatan itu juga beliau mengadakan pertemuan dua hala bersama Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Anwar berkata ini merupakan pertemuan kali pertama sejak masing-masing memegang jawatan sebagai Presiden Korea dan Perdana Menteri Malaysia pada bulan Mei dan November 2022. Semasa pertemuan tersebut, kami telah menyatakan komitmen dalam mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia, Republik Korea yang sedia ada serta meneroka peluang-peluang kerjasama baharu demi manfaat kepada kedua-dua negara. Antara hasil utama perbincangan termasuklah pertukaran lawatan di peringkat tinggi dan potensi pengecualian daripada Korea Electronic Travel Authorization atau KETA dengan matlamat untuk mengukuhkan lagi hubungan semasa rakyat, ujarnya. Berbekalkan masa yang sangat suntuk, hubungan Malaysia dan Australia pula terus diperkukuh menerusi pertemuan dua hala Anwar dengan Perdana Menteri Australia TYT Anthony Albanese. Menurut Anwar, dalam pertemuan tersebut beliau telah membincangkan usaha-usaha bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama dua hala antara dua negara. Jelas beliau, kerjasama tersebut merangkumi pelbagai sektor di bawah kerangka Erakan Kerjasama Strategik Komprehensif atau CSP. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan turut menyentuh mengenai kepentingan sistem keuangan serantau. Tegasnya sistem keuangan serantau penting bagi menangani ketidaktentuan ekonomi global dan risiko keuangan, seterusnya memperkukuh rangkaian keselamatan dan kemandirian ekonomi rantau Asia Tenggara. Beliau turut menzahirkan kebimbangan berkaitan isu keselamatan makanan dan menyeru kepada peningkatan kerjasama dalam bidang pertanian pintar dengan tumpuan terutamanya kepada petani-petani kecil. Saya turut menggesa kerjasama dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui, aset biodiversiti dan aplikasi teknologi pertanian. Mesyuarat telah memperakukan pernyataan pemimpin ASEAN Campur Tiga mengenai pembangunan ekosistem kenderaan elektrik, ujarnya lagi. Tanpa melewatkan waktu yang ada,
Anwar turut mencadangkan kerjasama selanjutnya dengan Amerika Syarikat menerusi tumpuan terhadap kerjasama ekonomi yang lebih mendalam melalui perjanjian kerangka pelaburan dan perdagangan serta libat urus ekonomi yang meluas. Cadangan Perdana Menteri itu dikemukakan semasa sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-11 di Jakarta, dihadiri Naib Presiden Amerika Kamala Harris dan dipimpin Presiden Indonesia Joko Widodo. Malaysia juga turut menyambut baik perkongsian strategik komprehensif Amerika Syarikat, terutamanya ucapan pemimpin di sidang kemuncak itu untuk memajukan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik semasa sidang kemuncak itu. Tiada apa yang perlu dipertikaikan, keteguhan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kaling-kaling. Keberadaannya disedari dan disantuni dengan penuh hormat pemimpin dunia. Ketika pemimpin di sebelah sana yang tidak tahu malu sibuk mengatur strategi dan kerusi meruntuhkan kerajaan dan negara, beliau sedikit pun tidak membazirkan masanya kecuali bertindak untuk kesejahteraan negara dan rakyat jelata. Perlu diingat, tanpa mengambil gaji. Bolehkah anda bayangkan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin atau Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika ini di kemuncak ASEAN? Rasanya berlaga bahu pun tiada siapa yang ambil peduli. Sakit hati untuk kita terima, tapi itu satu kenyataan. Titik. Tindakan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang didakwa mengeluarkan fatwa bahawa haram mengundi calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat dalam pilihan raya PRK Parlimen Pulai disifatkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Mahyadin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu jarang menyentuh soal fatwa sebelum ini. Saya tak sangka Mahyadin orang yang saya hormat, saya jarang sentuh dia. Tetapi bila dia buat fatwa haram untuk mengundi calon kita, saya kata inilah akibat berkawan dengan PAS. Dia dah mula masuk fahaman takfiri, katanya. Sebelum itu, Mahyadin yang juga ahli Parlimen Paguh dalam ceramah perdana di Pulai didakwa meletakkan hukum haram bagi mereka yang mengundi Suhaizan. Mahyadin mendakwa tindakan tidak mengundi Suhaizan itu perlu bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan Kerajaan Perpaduan didakwa tidak membantu rakyat dalam kesusahan. Kini Mahyadin cuba menafikannya dengan berkata ada pihak yang memetik ucapannya dalam ceramah di Pulai pada 2 September lalu di luar konteks. Ucapan saya panjang, saya menyentuh pelbagai isu dihadapi oleh rakyat pada masa ini, terutama sekali bebanan kos sara hidup yang gagal ditangani dengan baik oleh Kerajaan PH Pakatan Harapan. Kerana itu saya menyeru kepada pengundi-pengundi di Parlimen Pulai supaya jangan memberi undi kepada calon PH Suhaizan Kayat, katanya dalam satu kenyataan pada Ahad. Jelas Mahyadin kononnya beliau tidak mengeluarkan fatwa hukum syarak bahawa haram mengundi calon PH. Saya hanya secara berkias menyebut saya bagi hukum haram dengan tiada niat bahawa ia adalah fatwa hukum syarak, kerana saya tahu apa yang saya sebut itu bukanlah fatwa hukum syarak. Selepas itu saya menyebut ada esok ni yang mencabar saya ni ikut fatwa mana, katanya. Tambahnya, sebagai seorang yang faham tentang hukum hakam agama, beliau tidak boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan sebarang fatwa agama. Apatah lagi di negara kita terdapat badan-badan tertentu seperti Majlis Fatwa Kebangsaan yang mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan fatwa selepas mengadakan muzakarah dengan para ulama dan ilmuwan yang pakar dalam bidang-bidang berkaitan. Saya percaya hadirin yang mengikuti keseluruhan ucapan saya semasa ceramah tersebut faham maksud saya, katanya menerusi Facebook pada Ahad lalu. Menurutnya, berdasarkan respon hadirin pada malam itu, beliau yakin mereka tidak mengambil kenyataan secara serius sebagai satu fatwa agama. Saya percaya ucapan saya telah diambil secara di luar konteks dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelirukan orang ramai, ujarnya. Kemarin Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM sudah membuka kertas siasatan terhadap Mahyadin. Ayub mengesahkan ada laporan dibuat dan pihaknya sedang menyiasat perkara itu. Ini kerana katanya fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri. Benar kata orang tua-tua, lontar batu sembunyi tangan. Sabtu lalu, ahli Parlimen Paguh itu semasa dalam ceramah perdana di Dataran Utama Kempas di Johor Bahru, dia dakwa mengeluarkan kenyataan bahawa haram memberikan undi kepada Suhaizan. Sesungguhnya apa yang dilakukan Mahyadin dilihat sesuatu yang sangat tidak wajar, memandangkan beliau merupakan bekas Perdana Menteri walaupun melalui proses tebuk atap langkah syaratan. Beliau juga dikenali sebagai anak seorang kiai, malah pernah tular sebagai Perdana Menteri yang kononnya satu-satunya mampu membaca doa dan bertakbir hari raya. Tak kalah sejauh itu akhlak beliau. Malah beliau juga mengaku beliau seorang yang faham tentang hukum hakam agama. Beliau tidak boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan sebarang
sebarang fatwa agama. Tapi kenapa pula berkias tentang hukum hakam itu dengan sewenang-wenangnya? Ada benarnya yang diperkatakan Datuk Seri Muhammad Sabu bahawa beliau sudah mula termasuk ke dalam perangkap fahaman takfiri PAS. Tolonglah rakyat Malaysia. Apapun perbezaan pandangan, kita jangan cop orang ini terkeluar Islam, orang ini pula ahli syurga atau orang ini ahli neraka. Siapa kita untuk berbuat demikian? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih.